Salam sejahtera, kita bertemu lagi. Kita digemparkan dengan berita hari ini, laporan kesihatan Anwar. Adakah Anwar dalam keadaan yang bahaya dari segi kesehatannya? Adakah Anwar Ibrahim dimasukkan di mana-mana hospital? Hari ini kita digemparkan apabila pengarah Hospital Serdang mengungsikan keadaan terkini kesihatan Perdana Menteri. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mendoakan pemimpin utama negara kita dalam keadaan yang sihat walafiat. Dengan keadaan kesihatan yang kuat, Perdana Menteri dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat mengebudi negara ini dengan sehabis baik. Berbanding dengan orang yang dah tua, ada penyakit lagi, nak jadi pula pemimpin-pemimpin utama negara, itu jauh lebih teruk daripada Anwar Ibrahim. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana seorang yang dah terlalu tua dan mungkin ada masalah kesihatan boleh memimpin negara. Tapi Anwar Ibrahim tetap berdiri teguh, dipersada sebagai Perdana Menteri walaupun pelbagai langkah, pelbagai perkara dilakukan bagi menjatuhkan Anwar Ibrahim. Hari ini kita mendapat satu berita yang baik sebenarnya tentang kesihatan Anwar Ibrahim. Bukan orang biasa yang memberitahu, tetapi dilaporkan sendiri oleh pengarah Hospital Serdang. Beliau mengungsikan keadaan terkini kesihatan Perdana Menteri. Adakah Anwar Ibrahim kompeten sebagai seorang Perdana Menteri? Ikuti terus ulasan ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ini Transovector Folite, ini bukan obat, ini terapi imun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan rendah. Kita juga kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Hanya dengan peningkatan daya imun badan, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Hanya dengan peningkatan daya imun badan, kita boleh melawan penyakit daripada dalam. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor di seluruh dunia dan merupakan ada sijil halal dan juga lulus KKM. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk ini bagi menyelesaikan masalah kesihatan yang membelenggu anda selama ini, hubungi nombor yang tertera. Baiklah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjalani pemeriksaan kesihatan umum tahunan di Hospital Sultan Idris Shah Serdang hari ini. Pengarah hospital Dr. Fariqui Rizal Abdul Hamid berkata, hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa tahap kesihatan Anwar berada dalam keadaan yang sangat baik dan beliau dapat menjalankan tugasan rasmi seperti biasa. Makna kata, Anwar Ibrahim memang sangat kompeten sebagai Perdana Menteri. Dalam keadaan bagaimanapun, kita memerlukan seorang Perdana Menteri yang sehat, mampu melaksanakan tugas dengan terbaik. Pemeriksaan kesihatan ini, kata pengarah Hospital Serdang, itu adalah sebahagian daripada komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memastikan beliau kekal cergas dan bersedia dalam menerajui pentadbiran negara serta melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat dengan penuh dedikasi. Maklumnya dalam satu kenyataan, ada netizen yang mencadangkan selepas mendengar keadaan terkini Perdana Menteri ini, mereka mencadangkan apa kata pula pemimpin-pemimpin besar yang lain turut membuat pemeriksaan kesihatan bagi menunjukkan kesihatan mereka yang terbaik, kata netizen. Ada juga yang mencadangkan supaya pemimpin-pemimpin parti politik yang dah terlalu tua ada masalah kesihatan cepat terus letak jawatan atau berundur daripada jawatan. Ini bagi menjimatkan kos kerajaan merawat dan juga membantu dalam urusan-urusan berkaitan dengan kesihatan mereka. Selain itu, bagi mengelakkan pilihan raya berlaku secara mengejut yang pastinya akan turut menelan belanja. Ada juga netizen yang mencadangkan supaya semua menteri-menteri wajib sehat dan perlu membuat medical check-up. Mana-mana menteri yang tidak kompeten kerana ada masalah kesihatan, suruh mereka letak jawatan, kata netizen. Apa pula pendapat anda tentang idea dan cadangan tersebut?
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu spekulasi dan kabar angin menyatakan bahwa Menteri Besar Perlis letak jawatan. Kabar angin di Malaysia khususnya yang melibatkan parti politik dan politik janganlah dibuang terus karena banyak kali di Malaysia kabar angin jadi kebenaran. Banyak kali juga di Malaysia kabar yang benar jadi kabar angin. Dua-duanya boleh terbalik dalam masa beberapa jam sahaja. Hari ini kabar angin tersebar lagi menyatakan bahwa Menteri Besar Perlis bakal dipecat atau letak jawatan atau merajuk tak tentu arah. Ini semua timbul gara-gara keputusan pemilihan PAS kawasan Arau yang baru berlaku semalam. Tak lama lagi pemilihan PAS secara umum akan berlangsung. Hari ini ataupun kemarin diadakan pemilihan PAS kawasan Arau. Menariknya, Menteri Besar dan Speaker Perlis kalah pemilihan tersebut. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau Rafizi yang kalah sebagai timbalan Presiden PKR, orang begitu bising. Dia baru menteri. Yang ini PAS, Menteri Besarnya sendiri kalah. Bukankah ini patut bising juga oleh Walaun? Sekarang nak tanya di mana Walaun? Di mana Walaun-Walaun semua yang menghentam Rafizi, PKR, Anwar Ibrahim, Nurul Izzah baru-baru ini? Di mana mereka pergi? Sekarang apa kata? Hentam jugalah kekalahan Menteri Besar Perlis dan Speaker Perlis ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli gagal melebarkan pengaruhnya selepas tewas dalam pemilihan merebut jawatan yang dipertua PAS Arau yang berlangsung hari ini. Ini satu berita besar. Kenapa? Karena seorang menteri besar boleh kalah dalam pemilihan parti. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang menjadi bodoh. Dengan imun badan yang lemah dan bodoh, kita mudah kena penyakit, susah untuk sembuh dan paling teruk sekali, kita tak akan sembuh-sembuh. Dengan imun badan yang lemah dan bodoh, kita sukar untuk melawan penyakit dari dalam. Tapi dengan adanya Transfer Factor for Life ini, dia membantu meningkatkan imun badan kita sehingga 400%, memberikan kekuatan memori imun badan, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana melawan penyakit daripada dalam dan kita sembuh. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk yang lulus KKM ini, produk diiktiraf oleh saintis seluruh dunia, diiktiraf oleh dokter di seluruh dunia, ada sijil halal ini dan luar biasa ini, sudah ramai dibantu dengan adanya Transfer Factor ini, dapatkannya melalui nombor telepon yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Jawatan yang dikalah Menteri Besar dan Speaker Perlis ini adalah satu berita yang panas semalam. Jawatan berkenan kekal milik penyandang Solahuddin Azmi selepas beliau menerima sokongan majoriti perwakilan bagi meneruskan kepimpinan untuk penggal 2025 hingga 2027. Ya, Menteri Besar tewas dalam pemilihan PAS kawasan Arau. Itu sahaja yang boleh saya maklumkan, kata sumber menurut Malaysia Kini. Selain Muhammad Syukri, beberapa pemimpin lain yang dilihat menyokongnya turut kecundang dalam pemilihan kali ini. Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, Rusili Aizan, gagal mempertahankan jawatan timbalan yang dipertua selepas tewas kepada adun Guar Sanji Rizwan Hashim. Manakala Exco Kerajaan Negeri Razali Saada pula kehilangan jawatan naib yang dipertua kepada Nur Yusairi Mansor. Difahamkan lebih 200 perwakilan daripada 60 cawangan terlibat dalam pemilihan kali ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
ditanya tentang nama parti baharu kepada Rafizi Ramli atas spekulasi yang sedang berlaku, mengatakan kononnya beberapa ahli parlimen daripada pembangkang akan bersatu dengan Rafizi dan juga bekas-bekas ahli parlimen daripada kerajaan maupun pembangkang akan bersatu membentuk parti yang baharu. Yang dikaitkan seperti Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, Nik Nazmi dan ramai lagi, itu menjadi satu perkara yang agak mendapat perhatian umum khususnya para pengulas politik dan pemerhati politik. Ada yang beranggapan meskipun itu satu sindiran kepada Rafizi, tetapi jika dapat dilaksanakan ini satu perkara yang mungkin akan membawa kepada perkara ataupun jajaran baharu politik. Namun demikian, Rafizi menjawab tidak perlu tubuh parti baharu. Itu jawapan beliau apabila ditanya, perlukah membuat parti baharu untuk dapat memperjuangkan reformis ataupun perjuangan beliau. Bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli tidak melihat keperluan untuk menubuhkan parti baharu selepas gagal mempertahan jawatan dalam pemilihan PKR sebelum ini. Ahli Parlimen Pandan itu menjelaskan keutamaan bagi negara ketika ini adalah meneruskan kestabilan politik dan membiarkan kerajaan yang ada kini meneruskan fungsi dan tugasnya dalam mentadbir negara. Ini satu perkara yang sepatutnya kita ketahui. Memang benarlah tiada keperluan untuk menubuh parti baharu. Hanya dengan kestabilan saja negara Malaysia ini akan kuat. Penubuhan parti-parti baharu, meskipun berjela-jela, meskipun berpuluh-puluh parti baharu ditubuh, kalau tiada berguna pun tiada gunanya juga. Baiklah, sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua. Ini Transovictor, ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang memberikan kekuatan imun kepada kita sehingga 300-400%. Dengan penggunaan Transovictor ini kita menjadi kuat dan kuat untuk melawan penyakit daripada dalam. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Hanya dengan peningkatan daya imun badan kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit. Siapa yang ingin mendapatkannya, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, kata Rafizi, pada pandangan saya, sebenarnya tak rasa negara dan rakyat perlukan satu parti baru dalam masa terdekat. Dia bukan sangat soal minat atau tak. Sebabnya ialah paling penting negara dan masyarakat, kata Rafizi. Kita kena kekalkan kestabilan kerajaan. Tak boleh lagi bertukar kerajaan. Jadi biarlah kerajaan yang ada terus memerintah. Kerana kuasa akan kembali kepada rakyat dalam pilihan raya nanti, katanya dalam rancangan live podcast YBM yang berhenti menteri disiarkan di Facebook malam tadi. Rafizi juga berkata, jika wujud parti baharu yang terhasil daripada serpihan parti kerajaan yang ada ketika ini, tidak mustahil ia akan menyebabkan ketidakstabilan. Manfaat dan juga keburukan kalau berlaku apa-apa ketidakstabilan, perkara itu lebih buruk kepada masyarakat dalam keadaan negara sedang melalui tempoh mencabar. Dengan ada kestabilan, kita boleh lalui cabaran dunia, kata Rafizi. Jadi, kalau ada cerita parti baru itu, saya faham perasaan akar umbi PKR yang kecewa dan saya faham banyak boleh buat dengan parti baru ini, katanya. Menyentuh dakwaan beliau bukan seorang pemimpin yang boleh bekerja dalam satu pasukan. Rafizi menyangkal dakwaan itu dan menyifatkan ia sebagai tidak bersandar realiti, terutama mengambil kira sejak penglibatannya dalam politik. Saya pernah jadi ketua perancangan perniagaan untuk Petronas umur 27 tahun. Kalau contohnya saya bukan team player, tak ada dapat jawatan dan naik pangkat begitu cepat, katanya. Dalam politik, pada tahun 2016 semasa kita gerakan Invoke, kita menang 47 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-14 pada masa itu. Kempen kita melibatkan sukarelawan, jumlahnya tinggi 40,000 orang. Untuk kita kumpul dan bagi motivasi untuk kita jadualkan mereka ini. Kalau saya ada masalah bekerja dalam pasukan, bagaimana saya bina ikatan dengan mereka?
Semua ini serangan peribadi. Apa yang lebih penting, bagaimana kita mau move on, kata Rafizi. Soal team player ini jadi satu sebab. Saya rasa keputusan baik dengan menarik diri dari kabinet, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.